أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam siri kuliah duha fiqh muamalat. Bersiri maksudnya bersiri lah. Maksudnya kita ada satu kurikulum, ya. Saya nak cuba buat satu kurikulum yang boleh habis bukan dalam masa 3-4 tahun, yang boleh habis dalam masa 3-4 bulan, ya. Sebab apa? Kurikulum saya 8 tahun tak habis. Kalau betul 8 tahun tak habis, sebulan macam tu. Bila sebulan, jadi bila sampai bulan yang ke setahun, 12 bulan, saya akan ulang riba pula. Saya akan buat macam tu supaya orang tak lupa. Bezanya dalam kelas ni saya bagi slide, ya. Saya bagi slide, saya akan buat macam kuliah yang di mana kita berinteraksi dan tuan-tuan prepare yourself, persediakan diri untuk keluar sana dan sampaikan. Bukanlah saya nak pergi cek tuan-tuan buat kuliah ke apa, tidak. Maksudnya tuan-tuan ni macam frontliner. Sekarang frontliner apa COVID ni, kan kita macam frontliner COVID, tapi ini frontliner apa? Frontliner muamalat. Ya, kalau ada orang bertanya apa-apa semua, asasnya tuan-tuan insya-Allah dah tahu. Kalau tuan-tuan lalui semua kursus ni. Ya, semua kursus ni. Tapi yang penting sekali ialah modul yang pertama. Modul yang pertama, membina tiang-tiang muamalat, ilmu muamalat bagi tuan-tuan. Ya, jangan miss insya-Allah. Seboleh-bolehnya jangan miss. Saya cubalah letak dalam Facebook live apa semua, tapi lain kalau tuan-tuan berguru dengan orang, tuan-tuan duduk macam ni dia punya cara orang kata apa nak dapat ilmu tu lain. Tuan-tuan dengar pada tape lain, nak tanya dia pun tak boleh kalau dengar pada tape. Betul. Sini boleh tanya. Jadi ada beberapa cara yang kita boleh tanya hari ni. Yang pertama, saya dah bagi semalam. Kalau tuan-tuan malu nak tahu siapa nak tanya, kadang-kadang aku tanya ni, kau orang rasa aku ni tak tahu apa, aku bubuh dalam selido.com. Ya, selido.com nanti bubuh. Sekarang pun tak apa, bila-bila pun tak apa. Ujung kita tengok ada tak ada, tak apa. Kalau berani pula. Ya, ujung tiap-tiap satu subjek, tiap-tiap satu topik tanya. Tapi kalau balik rumah baru teringat, masukkan dalam selido.com atau masuk dalam Telegram. Ya, selido.com jadi saya tak tahu siapa dia, senang. Ya, tapi saya akan jawab dalam Telegram kalau masa-masa yang bukan kuliah. Ya, sebab apa? Lagi banyak kita bertanya, insya-Allah lagi banyak ilmu kita datang. Tapi adab bertanya tu kena ada lah. Kena pergi cari dulu lah. Ustaz, saya cari macam ni, saya jumpa macam ni betul tak? Contoh. Ya, kadang-kadang orang tanya apa itu muamalat, panjang cerita nak cerita kan. Itu kena cari dulu lah. Adab dia macam tu, kena cari dulu, try dulu, tak dapat tanya. Ya, jadi baru kita tahu kita menambah ilmu. Ramai orang datang kelas apa semua tanya hukum aja. Bila dia tanya hukum, dia tak tahu kenapa hukum itu diberikan macam tu. Ya, sebab tu kena datang kelas. Sebab apa? Bila kita belajar hukum macam ni aturan dia. Ya, cara-cara orang kata apa? Cara-cara orang membuat sesuatu hukum, membuat sesuatu ijtihad dan sebagainya. Oh, macam ni cara dia. Basic kita dah tahu. Tapi kalau kita minat lagi betul-betul mendalam nak buat, pergi ambil kursus apa, diploma ke, sertifikat ke, and so on so forth. Tapi kursus ni adalah sertifikat, tapi taklah diiktiraf oleh MQA ke apa, tak ada lah. Ya, tapi kalau nak sertifikat macam tu, pergi. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pengenalannya kita cerita pasal adab-adab belajar ilmu ni macam mana. Ya, yang pertama, selalu tepati masa, selalu tepat masa. Ramai orang ni dia bila nak sampai waktu tu dia ada sebenarnya dia nak buat, betul tak? Dia nak keluar rumah dah, lagi setengah jam lagi kuliah. Lepas tu sekejap nak telefon lah sekejap. Dia ada masa dia punya tu. Apa dia tepati masa? Ialah apa yang penting
adalah penting. Tak ada apa yang penting adalah penting. Ramai orang apa yang penting rasa-rasa penting. Maksudnya kita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kita plan apa yang penting dulu. Apa yang penting dulu kita nak buat minggu ni. Apa yang penting dulu kita nak buat tiap-tiap hari. Macamlah ada satu cikgu psikologi cerita pada saya. Saya pun kadang-kadang ambil psikologi, bukan psikologi. Ya. Dia letak satu baldi ni. Bukan baldi taklah besar sangat macam ni. Dia ambil batu, dia ambil pasir, dia ambil kelikir. Tahu kelikir? Dia ambil air. Dia kata, yang mana satu nak letak dulu nak bagi penuh ni? Mana satu nak letak dulu nak bagi penuh baldi ni, dia kata. Ada budak tangkap, air dulu lah. Ada budak kata, kelikir dulu lah. Ada budak kata, batu besar dulu lah. Tak apa, dia kata, kita try air dulu. Dia letak air dulu. Dia kata, nak penuh ke, nak setengah ke, nak apa? Dia kata, kita setengah. Budak tu yang kata air dulu, kata setengah. Lepas tu apa? Letak batu besar. Dia letak batu besar, air tambah dulu. Tak boleh. Faham tak? Tu ada satu budak pula kata, letak batu besar dulu. Baik, letak batu besar dulu. Kemudian letak apa? Letak kelikir. Kemudian letak apa? Letak pasir. Kemudian tunggal sikit, pasir tu turun, betul tak? Betul, letak apa? Tak air. So cikgu profesor ni tanya, kenapa kena letak batu besar dulu? Apa makna dia ni? Maksudnya dalam hidup ni buat benda besar dulu, buat benda penting dulu, baru buat benda yang kecil-kecil lepas tu. Barulah hidup ni boleh jadi penuh yang teratur. Faham tak? Barulah hidup ni jadi penuh yang teratur. Yang ni benda kecil-kecil nak buat, nak tengok TV lah. Kita duk susun nak tengok TV dulu. Kita duk susun apa? Nak makan luar dulu. Anak bini semua tinggal. Ilmu kita tak cari. Manusia ni adalah macam ni. Kalau dia letak benda kecil dulu, dia letak benda besar, keluar semua air. Apa maksudnya? Kalau kita dah biasa tengok TV, kita biasa tengok benda mengarut, ya, kita biasa tu bersembang-sembang dekat kedai Siva Gangga pula, kedai mamak dan sebagainya, apa jadi? Bila masuk ilmu kita kelang kabut, betul tak? Kan macam tu. Apa ni perbankan Islam macam ni? Apalah takaful macam ni? Mula nampak tak? Dia jadi kelang kabut. Sebab apa? Sebab apa? Kita ambil benda-benda kecil. Jadi kalau kita nak tepati masa, kita ambil benda yang besar-besar dulu. Adalah orang selalu cakap dia tak ada masa. Jomlah belajar ilmu amalan, tak ada masa. Jomlah belajar ilmu riba ni, tak ada masa. Tak ada masa. Saya kata tak ada masa orang yang dah mati. Faham tak orang yang dah mati? Orang mati dia punya masa dah up, betul tak? Dah habis dah. Kita yang hidup selalu ada masa. Tu kenapa saya selalu sibuk, Ustaz? Senang je. Saya kata senang je. Kamu sibuk sebab kamu tak merancang hidup kamu. Kamu tak merancang hidup kamu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai kita tak tahu apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah buat tiap-tiap hari. Betul tak? Apa yang kita dah buat tiap-tiap hari. Kita tak merancang, minggu ni saya kena selesaikan yang ni, saya kena baca satu buku satu hari 10 muka surat, saya kena baca Al-Quran sehari 1 muka surat. Lama-lama hidup tu jadi teratur. Atur yang besar dulu. Apa yang besar? Yang besar ialah apa yang nak masukkan kita ke syurga. Apa yang besar? Apa yang nak elakkan kita ke neraka. Itu yang besar tu. Yang lain kemudian datanglah riadah anak-anak, riadah kita, riadah semua-semua, makan elok semua tu. Barulah kita tepati masa. Masa tak tunggu kita, betul tak? Masa tak tunggu kita. Kita kena aturkan diri kepada masa. Kita kena aturkan diri kepada masa, barulah kita boleh tepati masa. Contohnya kalau hari ini adalah penting, kita datang pukul 9 dah. Macam kita nak pergi, ada orang pergi stadium permainan bola pukul 8 malam, dia sampai pukul 8 malam. Tak ada tuan-tuan. 6 petang dah tunggu terpacak kat depan tu. Baik, jadi selalu tepati masa. Baru satu kata kita ada bising macam-macam mana. Beri tumpuan 100%. Beri tumpuan maksudnya faham tak faham tengok aja, dengar aja. Faham tak? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Masa belajarlah kita dalam ni kelang kabut. Tak kelang kabut? Kelang kabut tahu apa dia? Dulu aku ingat macam ni. Tak tahu pula macam ni. Nampak dia kelang kabut. Tak tahu pula macam ni. Betul ke macam ni? Dia jadi kelang kabut. Sebab apa?
Sebab tu kita kata kita kena redha dengan ilmu. Redha dengan ilmu maksudnya bila kita start belajar kita tak tahu, kita baru tahu apa yang kita tak tahu. Ya, bila kita belajar barulah kita tahu apa yang kita tak tahu. Orang yang tak belajar dia ingat dia tahu semua. Patutlah dia dalam Facebook dia membujur lalu melintang patah. Dia ingat dia tahu semua. Saya kalau tengok orang kata dia tahu semua, saya tahu dia tak tahu. Orang yang tahu dia selalu slow sikit. Tahu slow sikit, dia kata betul ke macam ni dia. Dia ada start dah. Macam mana macam ni? Dia ada analisis dia. Orang yang tak tahu apa terus dia bercakap. Tulis pandang-pandang lebar dalam Facebook. Perbankan Islam. Fatwa ni. Dia tak tahu asas ilmu dia. Tuan-tuan, kalau kita nak berhujah, berijtihad, satu kena ada adab. Dua, dia kena ada tata cara dia. Daripada Quran, hadis, qiyas, ijtihad dan sebagainya. Dia ada tata cara dia. Tak boleh pergi maki orang. Orang kalau start maki orang, panggil bingai, jengkereng apa semua, jangan dia dengar daripada dia. Saya dah sebut jengkereng, jangan dengar saya. Dah. Maksudnya jangan dia dengar daripada dia. Jangan dia dengar. Redha dengan ilmu ialah tak faham, cuba bagi faham. Ya, minta Allah bagi faham pada kita. Sebab tu kita sebut doa mula-mula tadi. Mari bagi faham. Jadi kalau kita nak tahu apa kita tak tahu, belajar. Sebab ada 4 jenis manusia. Dia tahu apa yang dia dah tahu. Dia tahu apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia tahu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jenuh nak sebut. Dia. Tuan-tuan, apa yang dia dah tahu ialah masa dia belajar. Apa yang dia tahu, apa yang dia tak tahu, dia belajar. Apa yang tak tahu, apa yang dia tahu, dia tak pernah belajar. Yang lagi tu, apa yang dia tak tahu, dia pun tak tahu. Nak tahu apa yang kita tak tahu, mai sini lah, datang belajar. Ambil kelas bersiri. Ambil dalam satu hidup setahun, kita hidup setahun, kena ambil satu kelas yang bersiri. Nak ambil, pergi duduk kuliah orang dah ajar apa tasawuf ke apa, duduk satu kelas bersiri. Ambil satu setahun paling kurang. Tapi kapasiti kita memang besar, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kalau tuan-tuan start belajar ilmu, Tuhan buka masa ni, buka masa bagi kita boleh buat macam-macam lagi. Kadang-kadang orang yang tak belajar ilmu, kita tengok dia satu benda pun dia tak boleh buat. Semua benda dia busy. Tapi kalau ajak sembang 3 jam dekat kedai, dia boleh. Sebab dia letak air dulu dalam hidup dia. Bukan batu yang besar-besar. Kena redha dengan ilmu. Ya, kena redha. Baik. Elok berbincang semasa kuliah. Jangan ada popek-popek. Tunggu break dulu lah. Ya, kita nak fokus. Ya. Dan telefon dalam silent mode. Saya telefon silent mode tak? Pulak. Saya pun lupa. Okey. Telefon dalam silent mode. Ya. Sebab kita tak ganggu orang lain. Dan tanya soalan di hujung kuliah, di hujung satu topik, tanya soalan. Tapi kalau ada soalan yang membuat-buat di dada, bubuh dalam selido.com tu. Ya, selido.com. Dan bagi saya boleh tidur. Tuan-tuan nak tidur, okey. Tengah-tengah orang kerja teruk mereka malam. Tetapi apa? Dari. Tetapi apa? Jangan berdengkur. Ya. Jangan berdengkur. Ya, tidur tak apa setengah-setengah orang ni, tapi jangan berdengkur je. Baik, saya bagi tata cara ataupun adab-adab kita buat kuliah ni. Setiap kuliah ini selama 2 jam. Ya. 9 hingga 11 pagi setiap hari Ahad, insya-Allah. Ya, kalau ada isu ke apa, kita postpone lah sekejap apa semua. Saya akan usahakan datang. Ya, setiap 2 minggu sekali. Saya dah letak dalam skedul saya dah. Tuan-tuan letak dalam skedul tuan-tuan tak? Yang adakah ini batu besar bagi tuan-tuan ataupun cuma air saja? Kalau dia batu besar, kita dah letak sekarang dalam skedul. Saya apa-apa nak buat, saya tulis, tuan-tuan. Saya tulis kuliah saya semua, saya tulis. Tuan-tuan ingat saya bagi kuliah hari ni sama dengan kuliah tahun lepas? Tak sama. Sebab apa? Kita keep on learning. Keep on learning, tuan-tuan. Sebab apa? Benda muamalat ini adalah benda yang selalu evolving, yang bertukar-tukar. Hari ni orang bayar pakai cash, esok lusa orang pakai elektronik. Boleh tak? Orang selalu tanya, boleh tak? Apa tu yang dekat Petronas apa? Settle. Settle. Tuan-tuan tak perlu tulis apa-apa sebab dalam apa? Saya dah bagi semua slide. Slide ini ya untuk semua orang. Tuan-tuan nak share dengan siapa pun boleh. Ya, baik.
Setiap kuliah meliputi 2 topik. 2 topik sebab tu 2 jam. Ya. Soalan semasa kuliah boleh ditanya melalui slido.com, ya, bubuh event number 49037. Hujung kuliah kita akan jawab. Kita yang mana tak boleh jawab saya buat balik dulu. Ya, saya akan refer. Saya bukan tahu semua, 1% pun tak. Mana? Ilmu Allah ni luas. Berapa luas ilmu Allah? Berapa luas ilmu kita? Ilmu Allah itu, kalau ulama nak cakap, ulama kata ilmu Allah itu sebanyak air di laut. Ilmu kita ni cucuk jari je, angkat yang tu lah ilmu kita. Yang ada air dekat jari tu ilmu kita tu. Berapa kali kena cucuk dalam laut baru cukup semua? Banyak kan. Jawapan akan diberikan di penghujung kuliah. Boleh tanya soalan dalam Telegram group selepas kuliah. Jadi kita buat interaction. Ya, selama kita duduk belajar sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan adalah anak murid saya pun belajar pada orang lain juga. Ya, kita buat interaction. Tulis dalam tu, Telegram tu. Kalau malu nak tulis, masuk dalam slido.com. Ya, kadang-kadang ada soalan-soalan personal dan sebagainya, tak nak orang lain tahu. Rehat selama 10 hingga 15 minit antara topik. Ya, bolehlah kita makan, minum, rehat sekejap. Slide akan diberikan secara elektronik sebelum setiap kuliah dalam Telegram group. Saya dah bagi malam ya tuan-tuan, ya. Boleh dikongsi. Boleh dikongsi maksudnya apa? Kongsilah. Kongsi. Tuan-tuan tak bawa anak-anak sini, tak bawa isteri, tak bawa suami, ya. Balik. Orang yang pertama nak tunjuk keluarga kita. Sebab apa? Apa yang saya belajar? Dia panggil third party learning. Third party learning. Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang tuan-tuan belajar hari ni, pergi ajar seorang. Tak pergi ajar seorang. Bukanlah ajar macam 2 jam saya ni, taklah macam tu. Tunjuk slide kat dia macam ni sikit-sikit. Bila tuan-tuan tunjuk, tuan-tuan punya ilmu insya-Allah akan jadi mantap. Banyak ke tak banyak itu terpulang. Mantap maksudnya dia jadi perkuat. Sebab tu saya mengajar. Bukan saya mengajar, saya nak mengajar, saya nak belajar balik. Nak bagi kuat balik. Kalau tak mengajar jadi hilang. Macam tu dia hilang. Sila patuhi penjarakan sosial dan memakai mask sepanjang kuliah. Semalam dah 300 orang lah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya pelan-pelan dia kurang. Sebab apa dia jadi banyak tu, tuan-tuan tak perlu risaulah. Ya, itu Tuhan nak bagi. Kita apa kita boleh buat dalam lingkungan kita ni, kita buat. Tak payah duk komplain sampai jauh-jauh sangat. Tak lingkungan kita penjarakan sosial, pakai mask, ya, dan sebagainya, pakai sanitizer dan sebagainya. Tuan-tuan ada sanitizer? Saya ada. Tiap-tiap hari dalam beg ada, dalam kereta ada. Pakai je. Bukan saya takut mati, tidak. Saya apa? Jaga kesihatan. Ya, baik. Apa dia topik-topik kita? Topik kita ada lebih kurang 35. Kalaulah saya buat tiap-tiap satu topik setiap bulan, berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. Itu belum kira raya apa. Tuan-tuan, ada kuliah saya dah sampai 7 tahun dah. Setiap kali ada topik baru. Kejap kalau tabung haji kita cerita. Kejap kalau KWSP kita cerita KWSP. Ya. Baik. Kita sekarang ni dalam fasa 1, ada 4 fasa. Tiap-tiap satu fasa bila ada lebih kurang 8 hingga 9 atau 10 kuliah. 10 topik. Habis satu fasa, apa kita buat? Kita akan bagi ujian. Ujian objektif lah nah. Tuan-tuan boleh objektif. Semua elektronik je tuan-tuan. Tak ada kertas apa. Tak elektronik. Tuan-tuan sendiri jawab di situ. Ya, tuan-tuan sendiri jawab dan saya tengok. Macam mana nak dapat sijil? Sijil bukan daripada ujian, sijil daripada kehadiran. Ya, kalau tuan-tuan hadir fasa 1, saya bagi fasa 1 punya sijil je. Ya, kehadiran aja. Ya, kehadiran. Saya bukan ada orang kata apa standard nak suruh orang pass ke fail, itu dengan Tuhan je. Tapi asalkan tuan-tuan datang sini, passlah insya-Allah dengan Tuhan. Insya-Allah, ya, ilmu muamalat tu. Jadi dalam fasa 1 kita akan belajar asas-asas fiqh muamalat hari ini, kaedah keuntungan, macam mana nak cari untung dalam Islam yang betul, larangan riba. Larangan riba tu adalah intipati banyak je isu dia. Ya, mungkin kita akan tambah jadi 3 bahagian ke apa, kita tak tahu lagi. Kita tengok dulu, ya. Sebab isu banyak sangat, ramai orang tak faham tentang riba. Ya, tak faham tentang riba, dia kata semua perbankan Islam riba. Ya. Dia tak faham, tapi sebab dia tak belajar, dia tak tahu. Nampak tak? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ya. Larangan gharar ni apa? Ketidaktentuan. Lepas itu kita akan belajar tentang judi. Kita akan bukan nak pergi berjudi tak. Apa itu judi? Orang ingat judi itu dekat apa? Dekat Genting Highland saja.
Orang ingat judi dekat Genting Island saja. Tak ada, tuan-tuan, judi kat masjid pun ada. Bukan judi dia orang punya pakau kat masjid tu. Tak. Cara dia orang buat pertandingan, cara dia buat apa, selalunya judi jadi daripada pertandingan. Cara dia buat cabutan bertuah dan sebagainya, apa tuan-tuan? Jadi judi. Tapi orang tak sedar. Kadang-kadang masjid kan buat apa, pertandingan bowling lah, apalah, ya. Budak-budak universiti buat tu, macam mana kita nak elok daripada terlibat dengan judi. Kemudian kita pergi kepada rukun dan syarat-syarat akad. Bukan akad nikah, ya. Ya, orang cakap akad, ustaz apa ni nak ajar akad nikah? Bukan. Akad maksudnya buat kontrak, janji. Janji. Tuan-tuan nak beli apa pun kena ada janji. Tuan-tuan nak buat kontrak apa pun kena ada janji. Ya, baik. Dan akad-akad fasid dan batil. Lepas tu kita bagi ujian. Ujian mudah aja. Ya, saya bagi satu topik, ya. Lepas tu tuan-tuan masuk dalam elektronik, jawab soalan. Tak boleh discuss lain lah. Lepas tu kita discuss apa jawapan dia. Skor tu saya masing-masing saya tahulah. Senang je elektronik je. Sekarang semua Tuhan bagi elektronik je. Betul tak? Tuhan bagi kemudahan. Tuan-tuan boleh fikir tak 10 tahun yang lalu kalau tak ada telefon? Tu tak ada telefon. Sekarang ni lah, ya, tuan-tuan hantar orang rumah ke mana? Ke shopping. Di 3 jam dia masuk pun tak apa. Kita duduk kat tepi pintu ke. Cuba tuan-tuan, setengah jam tak ada telefon. Pergi bilik air pun bawa telefon. Kita dengar kat duduk bilik air, keting-keting. Bilik air apa ni? Bunyi keting-keting. Lepas tu nak tidur pun pegang telefon. Telefonlah jadi alam. Betul tak? Ya, Tuhan dah bagi apa? Tuhan dah bagi kemudahan pada kita. Adakah kita lagi sibuk mengingati Tuhan atau lagi sibuk mengingati benda lain? Ya, kita kena fikir dengan tu. Baik. Lepas tu kita akan belajar pasal pelaburan, perbankan Islam dan sebagainya. Kita akan go detail. Ya, akad-akad yang digunakan kita akan bincang secara detail. Apa ni ustaz? Perbankan Islam tak buat rumah pun tapi dia jual rumah. Pompang bising. Perbankan Islam mesti develop rumah. Saya tanya dia, engkau kerja MLM tak? Ada, MWay. Engkau buat kilang sendiri tak? Tak ada. Saya kata hukum Islam kalau nak diterima sebagai hukum, dia kena apply to all condition. Dia tak boleh pada orang ni lain, pada orang ni lain. Itu dipanggil zalim. Perbankan Islam saja ke kena buat rumah? Orang jual MWay, orang jual Sutu, City Joy, orang jual semua ni, dia tak perlu buat pun. Dia pergi beli je. Kenapa perbankan Islam kena buat? Sebab kamu tak ada ilmu. Hukum tak boleh dijatuhkan macam tu. Nanti kita belajar sikit-sikit pasal kias, ijtihad. Kita belajarlah sikit-sikit. Kalau nak belajar, orang belajar apa tu, usul fiqh 0 sampai 6 tahun tu, tuan-tuan belajar 1-2 course je, tak apalah, pelan-pelan lah. Kalau minat, pergilah buat. Betul tak? Kalau minat, Tuhan buka minat apa semua, nak buat, pergi belajar. Ya, baik. Lepas tu kita belajar kaedah bersih harta haram. Siapa yang tak ada harta haram kat tangan dia? Ramai ada, tuan. Saya pun pernah ada. Saya pun pernah ada. Ya, dulu saya marah perbankan. Saya pun marah perbankan Islam. Saya pun marah. Macam mana Tuhan bagi hidayah? Saya tak katalah perbankan Islam tu 100% betul, tapi mereka cuba untuk menyempurnakan benda tu elok. Sebab ada orang elok orang jaga. Sebab apa tiba-tiba Tuhan bagi saya jadi project director untuk perbankan Islam. Sistem kontrak 400 juta. Fikir ke banyak? Fikir banyak 400 juta. Sistem je tuan-tuan. 400 juta kontrak 10 tahun. Bukan saya punya company, saya kerja kat orang lain. Jadi terbuka hati saya, kalau saya belajar, saya nak buat sistem ni, saya tak tahu perbankan Islam apa semua ni, saya sign up kursus. Bukan kursus macam ni. Saya sign up kursus apa? Ambil PhD. Itu nak panggil terbuka hati tu. Dalam 1-2 kursus tu kita bincang pasal perbankan Islam. Di Malaysia contohnya, kita imam apa? Kita ambil mazhab apa? Mazhab Syafi'i, betul tak? Mazhab Syafi'i. Di Pakistan, di Arab apa semua, kebanyakannya mazhab apa? Hanafi, Maliki dan sebagainya. Mereka tak terima setengah-setengah kontrak. Tuan-tuan, dalam orang mazhab-mazhab ni berhujah tuan-tuan, ada yang ambil jumhur majority. Ada yang ambil apa? Yang kecil-kecil tu. Jumhur dengan apa dia? Yang minority ya. Kita pendapat minority dengan pendapat majority. Kita ambil kadang-kadang kalau ikut
ruksyah, kita nak bagi kelonggaran kepada umat Islam sebab ada sesuatu sebab dalam masyarakat, kita ambil pendapat minoriti. Tuan-tuan ingat pendapat minoriti tu dia pergi ambil pada tok guru teruk-teruk, tuan-tuan. Pendapat minoriti pun dia ambil hadis dengan Quran juga. Cuma dia bukan pendapat majoriti, tak ramai yang bersetuju. So, jadi kita ambil pendapat minoriti tu. Jadi ke dalam perbankan Islam contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil contoh aja. Ini baru introduction ni. Dalam perbankan Islam contohnya, Imam Syafi'i saja kata boleh pakai buy vitamin ajil. Bukan imam lah, mazhab Syafi'i saja. Dia kata form over substance. Tapi bila mazhab Hanafi, substance over form. Nampak tak? Jadi dalam satu kelas tu kita bincang buy vitamin aja, tok-tok Arab bangun, haram, dunia depan kita. Haram. Lecturer relax ya, duduk, sit down. I know you're going to say this. You're from what? Which mazhab? Hanafi. We know already. So dia explain lah. Sebab orang tak faham asas kias, asas usul fiqh, dia haram macam tu je lah. Lepas tu antara kita kata, mana bank boleh jual benda yang tak dimiliki? Faham tak hujah? Benda yang tak dimiliki, hujah tu macam mana punya panjang? Orang tak faham. Oh, dia ambil bulat-bulat. Hadis tak boleh ambil bulat-bulat, kena tengok syarah dia semua. Kita akan belajar basic, insyaAllah. Ya? Baik. Lepas tu kita akan belajar apa dia mata wang dalam Islam. Orang bising, tak boleh wang fiat. Bukan kereta fiat. Kereta fiat dah tak ada kat Malaysia dah. Wang fiat, habis tu dia pergi. Dia bila dia ada masalah, dia bukan pergi berguru. Dia pergi tengok Facebook. Buka lah apa ni Facebook, Ezra lah, Facebook tu, Facebook ni, Facebook ni, Hizbut Tahir lah, Monetary Movement Justice, Movement for Monetary Justice lah, dia belajar. Lama-lama dia punya kepala jadi kusut. Bila kita tanya basic, contohnya dia kata perbankan Islam buat credit creation. So saya tanya apa masalah dia? Apa masalah dia? Dia kata perbankan Islam bagi pinjam 1,000, lepas tu dia create another 10 times the money. Apa masalah dia? Dia kata apa masalah dia? Saya tanya betul tak? Apa masalah dia? Dia kata kamu buat air ni. Air ni RM1. Saya jual kat kamu RM10. RM9 I create money, betul tak? Tak apa masalah dia. Tak boleh jawab. Saya kata undang-undang hukum mesti dia apply to all. Dia tak boleh apply sana ni lain. Itu zalim namanya. Baik. Fiqh zakat. Kita akan belajar pasal fiqh zakat. Ya, kenapa kita buat zakat dan orang kata apa, selok belok zakat. Adakah zakat emas dengan zakat duit ni perlu di-combine atau perlu di-khalitain, dipecahkan? Ya, macam mana? Kita belajar isu-isu zakat. Sekarang zakat ni dah jadi orang kata apa, complicated sikit. Sebab online lah, kita simpan duit lah, kita invest, merata wahid invest lah, macam-macam. Macam mana kita nak tentukan zakat ni? Macam mana kita nak kumpulkan? Ya, baik. Lepas tu kita pergi pada konsep wakaf. Ini adalah satu konsep yang misunderstood banyak sangat pada orang. Kita akan kaji sedikit sebanyak tentang bagaimana Empire Ottomania, ya, 1/3 daripada bajet negara datang daripada rakyat dia sendiri. 1/3, tuan-tuan, daripada bajet rakyat dia datang daripada apa? Wakaf itu sendiri. Maksudnya rakyat dia yang finance sekolah, yang finance masjid, yang finance universiti, yang finance klinik. Kita boleh dengan wakaf, ma'atafiz masjid, ma'atafiz masjid Quran, ma'atafiz masjid Quran. Itu je. Macam mana ekonomi nak berkembang? Sampai bila kerajaan nak pergi belanja duit banyak-banyak pada kita? Kita ni nak menuju ke akhirat ke apa? Sebab itulah Empire Ottomania dia kuat. Semua fikir nak pergi akhirat je. Ya, bukanlah dia buang semua duit, semua dunia, tidak. Dia buat taman permainan, ada wakaf untuk orang-orang miskin kahwin. Itu dia. Ya, bukan menggalakkan orang kahwin banyak, tidak. Ya. Menggalakkan orang miskin kahwin. Sebab orang kata kalau kahwin tu mahal, zina tu murah. Betul tak? Baik. Dan sebagainya. Kita akan bercakap pasal MLM. Kenapa saya letak yang teknikal di ujung? Tuan-tuan faham apa? Asas, baru kita boleh bincang yang ujung. Sebab tu ramai orang dia tak faham, dia pergi bincang yang ujung dulu sebelum dia bincang asas. Bukan saya kata kita kena lalui proses macam ni, tapi lebih kurang lah macam ni supaya in the end kita boleh faham muamalat dan appreciate muamalat. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan bincang dua topik, iaitu asas-asas fiqh muamalat
Dan juga kaedah keuntungan dalam Islam. Ada siapa berniaga nak rugi? Angkat kan? Ada? Tak ada? Saya ingat kan ada pula. Ya? Saya ustaz, saya nak berniaga nak rugi. Dia kata okey, doktor panggil dia, ambil dia pergi hospital lah. Yang tu lah. Baik, itu kita kena cerita. Baik, semua orang berniaga nak untung, betul. Untung yang macam mana yang diharuskan dalam Islam? Untung macam mana? Untung banyak mana? Ya? Baik. Jadi kita pergi kepada topik yang pertama, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan. Selepas saya beliti panjang setengah jam. Ya, beliti ke? Lebih kurang lah tu. Baik, kita tuan-tuan dan puan-puan, mau tak mau kita dalam perjalanan yang jauh. Walaupun kita duduk diam, kita dalam perjalanan. Walaupun kita duduk dalam kereta, kita dalam perjalanan. Walaupun kita tengah tidur, kita dalam perjalanan. Perjalanan yang jauh. Jauh tuan-tuan. Sebab kita telah melalui beberapa destinasi. Kita ada 5 destinasi ni. 5 destinasi. Destinasi yang pertama yang kita telah lalui dipanggil alam azali. Alam azali. Ya. Daripada Al-Quran ayat 172 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat, yakni anak-anak Adam turun menurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya mereka tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Maksudnya, semua orang sebelum mereka dilontarkan ke dunia, dilahirkan ke dunia, semua orang dah mengaku Allah itu Tuhan. Semua orang dah mengaku. Semua orang dah mengaku. Sami Belu mengaku, Mahathir mengaku, Anwar Ibrahim mengaku, Wiki Siong mengaku, apa lagi, Sami Belu mengaku. Semua orang mengaku dah. Semua mengaku. Sebab tu bila disebut Islam pada mereka, mereka rasa tertarik. Sebab benda tu dah ada dalam mereka. Is wired. Kita ni kalau Mak Saleh panggil, we are wired to believe in God. Kita dah memang macam tu. Kenapa kita pergi Mekah kita rasa sayu? Ni ada ulama cerita. Yang ni tak orang kata apa? Tak dibuktikan, tapi dia cerita. Dia kata, Haji, saya dulu berpeluang. Sebelum saya pergi haji, ada seorang ulama panggil saya, ajar saya 2 hari. Dia bukan ajar nak keliling Kaabah kok mana apa semua. Itu semua orang tahu, betul tak? Teknik kan. Dia bukan ajar pergi melontar apa-apa. Dia ajar batu tu kenapa kita kena ambil kat Muzdalifah. Dia tanya. Yang tu dia cakap, why? Tahu why? Tabung haji ajar kita apa? What? Bukan what, how this, how that. Dia ajar why. Dia kata bila kita pergi kat Mekah, hijab kita dengan Tuhan dah tak ada dah. Kita punya roh tiba-tiba dapat broadband connection 5GB T1. Sebab tu tuan-tuan, apa jadi pada tuan-tuan bila balik pada Mekah? Sayu. Tuan-tuan pergi Bosnia mana nak sayu pun, betul tak? Tuan-tuan bukan tak sayu langsung. Pergi Bosnia Sarajevo lah, pergi melawat Istanbul 10 kali setahun lah, apa semua, tak rasa sayu pun. Tapi pergi Mekah kenapa? Kita rasa connection. Ni connection ni. Sebab itulah semua orang ni pada asasnya dilahir di dunia ni, semuanya dilahir sebagai orang Islam. Sebab itu Nabi sebut, apabila kamu dilahirkan, budak-budak dilahirkan adalah kain putih, dia fitrah. Jadi kita dah lalui alam azali. Lepas tu kita masuk ke alam yang kedua, iaitu alam rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-6 surah Ali Imran, maksudnya, Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kita ada dalam alam rahim, bukan orang nama Rahim. Rahim ni kenapa diberi nama Rahim? Rahim maksudnya sayang, kasih, betul tak? Ada ibu yang mengandung dia marah pada anak? Tak ada, dia kasih sayang. Tunggu sampai 9 bulan, sakit dan sebagainya, ya, muntah lah, apa semua kena bawa pergi pejabat lah semua, ya. Lagi sampai third trimester, panggil apa trimester, saya bukan doktor tapi lebih lah kurang boleh cakap. Bila sampai peringkat ketiga, bulan ke-6 ke atas, lagi berat dia nak bawa, ya. Lepas tu kita lahir, kita lawan dia pula, ya.
kita kata dia tak tahu apa. Tu dia sedih dengarnya. Tapi kita pernah duduk dalam rahim ibu kita. Itu alam yang kedua. Ustaz macam mana Nabi Muhammad SAW boleh explain semua ni dalam Quran semua ni? Dia ambil Nabi Muhammad explain melalui apa? Quran. Nabi tak akan bercakap kecuali ada wahyu. Masa tu orang pun pelik, Nabi boleh explain the evolution, kejadian janin tu sampai dia jadi bayi tu macam mana? Nabi boleh explain. Ambil daripada Quran. Masa tu mana orang belah perut, tengok apa? Belah perut mati terus dah. Ya, itu alam yang kedua. Alam yang ketiga ni ni. Alam sekarang ni. Dipanggil alam fana, alam dunia ni. Selepas kita keluar daripada rahim ibu kita dengan selamat, maka kita apa? Kita hidup di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Az-Zariyat ayat 56 maksudnya. Tidak aku, yakni Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi diri kepada aku. Ya, kita dah lahir ke dunia. Ini yang destinasi ketiga. Tuan-tuan ada daya tak nak halang tuan-tuan daripada alam azali, alam rahim, alam dunia? Tak ada tuan-tuan, dia bergerak aje. Tuan-tuan apa? Tuan-tuan nak tak nak dia bergerak aje. Tuan-tuan dalam destinasi. Siapa yang beruntung ialah orang yang mengambil kesempatan daripada tiap-tiap apa dia buat di dunia ini. Kita semua di sini. Tuan-tuan ada pilihan dia lahir ke dunia ke tak? Tidak ku minta lahir ke dunia. Apa? Tak payah cakap lah. Siapa pun tak minta. Yang minta pun lahir, yang tak minta pun lahir. Ya? Baik. Jadi kita semua di sini. Ini dipanggil apa? Alam apa? Yaumul amal. Ada bila kita di dunia dan di akhirat barulah ada yaumul dia. Yaumul maksudnya masa. Yaumul amal ialah masa untuk beramal now. Sekarang. Yaumul amal. Masa untuk beramal. Mati kita, roh datang ke garah-garah ni tuan-tuan. Mati kita sampai ke sini dah, habis yaumul amal, tutup. Kita pergi kepada yaumul jaza, dia panggil. Yaumul jaza. Apa dia yaumul jaza? Amal kita dibalas. Masa amal, masa balasan. Maksudnya apabila kita pergi kepada alam barzah dan alam akhirat, tak ada lagi yaumul amal. Dia jadi yaumul jaza. Yaumul jaza. Balasan. Sebab tu orang bila dia dah mati, dia minta datang ke dunia nak sebut subhanallah saja. Habis. Jadi masa ni lah kita buat apa? Kita buat amal sebanyak-banyaknya. Bila kita pergi kepada destinasi keempat, iaitu alam barzah, dan destinasi kelima alam akhirat, maka itu alam yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Orang kata the world is not fair. I agree. Kalau world is fair, it's not the world. Bila datang fairness? Akhirat. Kalau tak dibalas di sini, dibalas di akhirat. Kadang-kadang dibalas dua-dua tempat. Jadi kita prepare ourselves di dunia ni. Kita prepare ourselves. Bukan lari daripada dunia saja duduk masjid. Nabi pun larang, tuan-tuan dan puan. Nabi pun larang, sahabat menangis dengan Aisyah semua. Orang kata apa ni, aku ni sekejap buat macam ni, aku sekejap buat macam ni, aku tak nak kahwin lah. Lepas apa? Aisyah duk cerita pasal Nabi. Aisyah ada cerita apa pasal Nabi? Nabi malam-malam solat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki dia. Kalau sahabat-sahabat kata kalau macam tu lah Nabi kami pun tak nak dah apa semua. Tak nak dah kahwin, tak nak suka-suka. Maka Nabi dengar macam tu. Nabi dia kata, kalau kamu tak kahwin, kamu bukan umatku. Maksudnya berkahwin itu adalah ibadat, ya. Beri makan nafkah adalah ibadat, bekerja adalah ibadat, belajar adalah ibadat, semua ibadat. Apa lawan kepada ibadat? Apa perkataan lawan kepada ibadat? Adat. Lawan kepada ibadat, adat. Belakang semua dua-dua adat. Dat. Betul tak? Ya. Apa dia beza ibadat dengan adat? Ibadat ialah kita buat sesuatu kerana Allah dan mengikut perintah Allah. Itu ibadat. Adat, buat apa yang bukan Allah suruh, dia ikut orang. Itu jadi adat.
Faham ya? Sebab tu bila Allah sebut ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan maksudnya solat dengan puasa saja. Saya kecil-kecil bila ustaz sebut nama ni, kita jenuh ustaz nak solat je. Nak solat je 24 jam je. Dia ustaz tu pun explain, dia kata apa yang kita buat yang Allah suruh bukan sahaja solat dan dibuat kerana Allah, itu adat, itu ibadat, maaf. Itu ibadat. Kita datang belajar niat kerana Allah. Cuba berbuat niat semua kerana Allah. Saya mengajar kerana Allah juga. Ya, nak pergi mana kerana Allah, ikut perintah Allah, takut nak buat dosa, itu ibadat. Ya, semua jadi ibadat. Belajar tu ibadat, pergi kerja ni nak bagi cari nafkah kerana Allah, ibadat. Tu dia. Sebab sekarang yaumul amal, bukan dia tunggu masuk masjid je. Kita punya konsep ibadat dah jadi tunggang terbalik. Tahu konsep ibadat? Baik. Apa dia komponen ajaran Islam? Kita pergi pada very basic. Ya, very basic. Komponen ajaran Islam, kata apa ajaran Islam? Rukun 5 rukun Islam. Betul. Tapi itu komponen, salah satu komponen. Dalam Islam, dalam ajaran Islam ada 3 komponen. Ada berapa komponen? 3 komponen. Yang pertama dipanggil komponen akidah. Iaitu berkenaan semua bentuk keimanan dan kepercayaan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari asas iman mengenai kewujudannya sehingga kepada semua suruhannya. Akidah maksudnya kita percaya Allah itu wujud. Kita percaya Allah itu sajalah yang Tuhan. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Kita percaya apa saja yang jadi di dunia ini kerana Allah. Tak akan jadi sesuatu di dunia ini tanpa kebenaran Allah, walaupun baik dan walaupun buruk. Ya, dan manusia dihantar ke dunia ini bukan secara sia-sia. Allah hantar kita ke dunia ini dengan apa? Dengan hukum hakamnya, complete set. Ya, masa Nabi buka Mekah ada ayat apa? Aku sempurnakan Islam bagi kamu. Dah sempurna dah. Itu akidah. Tak boleh kata Allah tak tolong aku lah apa. Kata ada setengah-setengah orang tu. Yalah, kita tak kenal, kita tak tahu, tapi janganlah bila kita kenal kita buat macam tu. Ya. Apa ni insya-Allah yang ni bukan Allah yang buat. Apa mula dah. Dia mula dah. Dia dah mula dah. Ya, kadang-kadang saya tak nak get into that kind of discussion. Allah tu ada tangan ke tak ada tangan? Ada. Astagfirullahalazim. Tak payah duk bincang benda-benda tu. Sifat 20 boleh ke tak boleh ke apa. Tak payah bincang. Percaya tak nak percaya tu dah. Tak payah duk bincang tu dah. Itu bukan kita punya responsibility nak bincang benda-benda macam tu. Ya, setengah orang kata sifat 20 bid'ah lah apa semua. Dia ada sifat 3 lah apa semua. Tak apa, kau nak buat macam mana buat, asal kau percaya sudah. Sudah. Tak payah duk banding satu sama lain, lepas tu jadi bergaduh. Macam tu ke Allah nak kamu berbincang dan berbeza pendapat? Kan? Baik. Jadi akidah ni kita percaya secara bulat, bukan bersegi-segi. Bulat maksudnya kita percaya hidup ni, rezeki ni duk ambil oksigen walaupun kadang tutup face mask sesuai nak menafas. Saya tutup face mask, saya ada pingsan lah kalau bercakap macam ni. Ya. Jadi kau jadi tok imam pakai face mask, kau jadi kalang kabut. Tapi pakai juga. Ya, baik. Yang kedua ialah syariah. Komponen nombor 1 ialah akidah. Komponen nombor 2 ialah syariah. Selepas kita membentuk kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak merealisasikan atau nak membuktikan kepercayaan kita. Itu dipanggil syariah. Jadi Allah hantar kita ke muka bumi ini bukan dengan sia-sia. Allah bagi kita syariah. Macam mana nak mentadbir bumi ini. Syariah merangkumi semua aspek kehidupan berkenaan semua bentuk perbuatan fizikal sebagai bukti beriman, dikenali sebagai undang-undang Islam. Ya, dikenali sebagai undang-undang Islam. Allah bagi syariah pada kita. Ada diwahyukan melalui nabi-nabi alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan komponen yang ketiga yang ramai orang selalu lupa, dia akidah kuat, syariah kuat, akhlak dia lupa. Komponen ketiga adalah akhlak, iaitu merangkumi kelakuan, tingkah laku, etika dan moral dalam semua kelakuan berdasarkan ajaran Islam. Ya, baik. Kalau kita nak bagi dalam chart, saya ni orang matematik dalam computer science, jadi saya suka dalam carta. Tahu carta? Baik, bukan carta lagu tu.
ya. Carta. Yang pertama, yang sebelah kiri itu apa dia? Akidah, iman, ya, iman dan kepercayaan kepada Allah, rukun iman. Ya, itu komponen yang pertama. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya pada akhirat, percaya pada kitab, percaya pada qada dan qadar dan sebagainya. Ya, malaikat dan sebagainya. Dan syariah itu yang komponen yang kedua, undang-undang Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Baik, apakah sub komponen di bawah itu? Ya, syariah terbagi kepada dua. Yang pertama ialah fiqh ibadat. Apa dia fiqh ibadat? Fiqh ataupun fiqh ibadat ialah hubungan kita dengan Allah. Tata cara hubungan kita dengan Allah. Rukun Islam lah, betul tak? Syahadah, solat, zakat, puasa dan tunaikan haji. Dan rukun Islam pun tuan-tuan tengok. Syahadah hati, solat perbuatan, apa lagi? Apa? Zakat apa? Duit. Puasa, fizikal, haji combine empat-empat ni. Nanti kita cerita. Nampak tak? Nak pergi haji kena ni zakat kena ada duit semua. Nampak tak? Tak boleh pergi kalau tak ada duit, tak ada upaya, tak sihat dan sebagainya. Dan syariah yang bahagian yang kedua dipanggil muamalah ammah ataupun fiqh muamalat. Tu dia. Mana orang datang fiqh muamalat? Dia di bawah syariah. Ya, syariah. Di bawah syariah. Dan di bawah muamalat, fiqh muamalat terbahagi kepada 5 pula. Iaitu as-siyasah, jinayah, al-iktisad, jihad dan al-munakahat. Munakahat pun muamalat, tuan-tuan. Ya, siasah politik pun muamalat. Orang kata jangan cakap politik dalam masjid, salah. Mau politik adalah salah satu cabang daripada fiqh muamalat, salah satu cabang daripada Islam. Yang tak boleh maki hamun je. Ya, orang kata apa? Taksub dan sebagainya. Taksub bukan taksub apa? Taksub kepada sesuatu. Nabi dengan sahabat orang kata apa? Memerintah dunia, tuan-tuan. Itu bukan politik ke? Boleh cakap politik di masjid. Kalau kita halang orang cakap politik di masjid, kita menghalang salah satu cabang Islam. Tapi kena buat perbincangan yang betul lah, cara yang betul. Jinayah seperti apa? Wudu, qisas, takzir. Orang dah cakap pasal wudu je, orang tahu dah qisas dengan takzir. Semua orang confuse pasal wudu sekarang, tak tahulah sebab apa. Apa dia qisas? Qisas is eye for an eye, bukan mata dengan mata. Hamba kat aku macam tu, aku buat kat aku macam tu. Takzir kalau tak ada dalam hukum hudud, takzir qisas, buat takzir. Takzir kecerdikan hakim, cara dia buat sendiri. Kalau dia tak ada semua, dia boleh jatuhkan hukum. Ya. Takzir pun bawa Islam juga. Kita dah bercakap pasal hudud, belum habis lagi, berpuluh tahun dah. Sampai orang confuse apa dia hudud. Ya, bukan kelas ni nak mengajar pasal hudud lah kan. Boleh lah, tapi itu jenayah yang kepekaran lain. Dan iktisad, aktiviti ekonomi. Ini yang kita nak belajar. Sikit je bawah tu. Itu pun belum cakap pasal perdagangan, industri, ekonomi makro, sosioekonomi, belum cakap ni. Jihad, pengorbanan, al-munakahat. Ya, al-munakahat. Al-munakahat bukan ingat kahwin 4 je. Nafkah, faraid, pusaka dan sebagainya, macam mana semua, hibah dan sebagainya bawah tu macam mana undang-undang tu. Ya, banyak cerita orang meninggal, lepas tu harta pusaka jadi puaka pun banyak. Betul tak? Saya dah alami sendiri macam-macam dengan orang, dengan keluarga sendiri. Saya alami sendiri. Saya belajarlah sikit-sikit, ambil juga ilmu tu, ya, supaya kita ni bila saudara meninggal, kita boleh bagi nasihat. Kawan-kawan meninggal ke apa ke, minta nasihat, kita boleh bagi nasihat. Keluarga sendiri meninggal, kita boleh bagi nasihat dan sebagainya. Orang cakap pasal harta dan sebagainya. Ya, bagi sini. Orang cakap pasal harta dan sebagainya. Ya, macam-macam tu. Bila jadi satu kematian, berebut harta gila. Yang jaga mak, yang jaga bapak semua pergi menuntut. Kata dia lebih jaga mak pak. Macam mana? Macam mana nak handle, tuan-tuan? Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang.
Ya, ramai orang yang pegang harta bagi pihak keluarga kata harta tu harta dia, contohnya. Ya, saya ambil sebab orang tak ada ilmu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergi letak nama penama di KWSP dan penama di mana? Penama di EPF, contohnya. Sekarang ni kalau tuan-tuan buka akaun tabung haji, kalau tuan-tuan tak letak nama penama, benda akaun tu jadi stuck. Melekat, tak boleh buat apa-apa, kena bubuh penama. Penama sebenarnya adalah wasi sahaja. Apa dia wasi? Wasi itu adalah apa? Itu adalah pentadbir sahaja. Dia yang bertanggungjawab untuk bahagi kepada waris-waris. Oh pula dia ingat nama dia punya, habis dia sapu. Apa jadi tuan-tuan? Dia makan harta orang lain secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tuhan larang makan harta orang batil. Lepas tu bila dia jaga mak dia pula atau dia jaga bapak dia, dia pegang harta mak bapak dia, ya, nama dia semua buat sementara. Bila meninggal dia kata aku punya sebab aku jaga mak kan. Oh susah tuan-tuan nak handle. Susah nak handle. Tapi itu bahagian munakahat. Orang yang munakahat kahwin je, cerai-berai dan sebagainya. Talak 1, 2, 3. Apa? Kahwin Cina buta? Saya pun tak faham. Kesian kat orang Cina. Janganlah buat macam tu. Ya, baik. Jadi muamalat yang tu. Tu dia. Itu muamalat. Yang warna hijau tu muamalat. Yang warna hijau bukan aktiviti ekonomi, sebahagian saja. Yang hijau tu muamalat tu. Ya, baik. Jadi kita belajar cuma yang sikit je. Itu pun tak sampai 1%. 1% komponen yang bawah tu je. Bukan komponen atas tu. Ilmu banyak tu. Macam mana orang boleh berdebat kata dia tahu semua? Ya, baik. Jadi kalau kita nak cerita pasal komponen ajaran Islam tu, kita boleh kiaskan kepada satu pokok. Ini sajalah tuan-tuan. Kadang-kadang saya ambil ilmu daripada orang, dia cerita-cerita ni saya tulis dalam grafik sikit. Kita ni tak nampak. Lukis sikit ustaz, orang selalu cakap macam tu, betul tak? Tulis panjang-panjang semua orang tak reti. Lukis sikit ustaz, semua kena lukis. Ya, semua kena lukis. Baik saya lukis, saya kata. Ya, ulama cakap saya transferkan. Kalau kita ambil satu pokok, ya, sebagai satu komponen ajaran Islam, ya, akidah adalah akar umbinya. Akidah adalah akar kepada pokok. Umpama akar kepada pokok, maka tak ada akar itu maksudnya pokok itu mati terus, betul tak? Maksudnya kalau kita tak ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan orang Islam. Habis itu mati terus keimanan kita. Dan ibadah wajib adalah batang pokok tu. Kalau ada akar aja, ada tunjang kecil dia sikit, dia kena jadi akar tunjang. Lagi kuat pokok tu, kita lagi konsisten dengan perkara wajib kita ada seperti apa dia? Batang pokok. Ibadah sunat pula. Ibadah sunat adalah ranting-ranting dan daun. Pokok yang ada akar, yang ada batang pokok tu, tak ada ranting, tak ada daun, bukan pokok sebenarnya. Jadi kita nak hiasi pokok tu, kita kena hiasi dengan benda-benda sunat. Seperti apa? Seperti solat sunat, puasa sunat, ya, belajar dan sebagainya. Akhlak kat mana? Akhlak adalah buahnya. Apa dia akhlak? Akhlak seperti apa? Ya, akhlak seperti cakap baik, hormat ibu bapa, jangan sombong dan sebagainya. Kita belajar benda-benda macam tu lah. Betapa buruknya orang ilmunya tinggi, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Ya, tahu pasal agama tapi dalam kuliah duk maki orang sekali. Habis tak boleh terima ilmu pada dia. Ya, orang yang berilmu tak semestinya beradab. Orang yang beradab insya-Allah berilmu. Kita nak belajar sebab tu kita kata kena redha dengan ilmu tu. Ilmu pun macam makhluk juga. Kita adab tak betul, ilmu tak nak masuk. Kenapa tu belajar ni tak boleh masuk? Cek kamu punya akhlak tengok. Apa kamu makan dan sebagainya. Tu dia. Kalau belajar dengan balik cek makan apa ni, ya Allah, pergi beli apa ingredient, cek satu-satu, takut. Ya, baik. Ini komponen ajaran Islam. Baik, apa dia muamalah? Baru nak masuk muamalah ni kau. Dah dekat sejam dah. Yang saya habiskan yang ni, kita rehat sekejap. Arti muamalah ialah bertukar-tukar faedah. Itu asas dari segi harfiahnya, istilahnya. Menurut istilah hukum fiqh muamalat, ialah perkara-perkara yang mengenai kegiatan bertukar-tukar faedah harta benda di antara seseorang dengan seseorang yang lain.
Jadi muamalah ialah hukum, ya, hukum apa dia? Kepada perkara-perkara ataupun kegiatan ataupun aktiviti bertukar-tukar faedah. Hukum muamalah pula ialah undang-undang mengenai urusan pertukaran faedah harta benda, termasuklah di dalamnya urusan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadaian, upah, pinjam meminjam, bercucuk tanam dan bersyarikat. Itu dia. Apa dia bertukar-tukar faedah? Saya ada duit, kamu jual air. Kalau benda ni duduk dalam kedai kamu, saya tak berfaedah pada kamu pun. Kalau duit duduk dalam poket saya pun tak berfaedah bagi saya pun, betul tak? Jadi muamalah ialah bertukar-tukar faedah. Saya ada faedah saya nak ambil daripada air ni, kamu ada faedah nak ambil duit tu untuk apa dia, operasi kedai dan sebagainya. Maka bila kita bertukar-tukar faedah, itu adalah muamalah. Itu adalah muamalah. Hutang piutang, bagi hutang kat orang berfaedah bagi dia, kita tukar-tukar faedah. Sewa menyewa, kita beli rumah bagi kita sewa kat orang. Gadaian, upah, pinjam minjam, semua adalah muamalat. Ya, muamalat merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Islam. Sebab manusia, ya, manusia pada asalnya tidak boleh hidup seorang diri. Bukan maksudnya dia boleh hidup bujang, itu bukan maksud dia macam tu. Maksudnya dia tidak dapat memenuhi keperluan dia dengan sendirinya. Air ni pun tuan-tuan, nak sampai ke meja dia dalam botol berapa banyak proses dia tuan-tuan. Nak pergi korek lah dekat gunung, dekat mana Taiping tu lah, apa semua dah berkeluar air, orang kena buat kereta pump lah, apa semua kena buat, baru sampai ke meja dia. Berapa ribu orang yang apa, yang involve sebelum sampai kat meja dia. Belum kira yang buat botol lagi, yang buat design ni. Ada satu kilang saya tengok dia buat apa, dia buat gam pula pergi pelekat ni. Tu dia berapa ramai tuan. Itulah kita panggil muamalah. Dia tak boleh memenuhi kehidupannya seorang diri. Dia tak boleh. Dia nak apa? Dia nak nasi atas meja dia pun, berapa ramai orang kena buat kerja sebelum nasi datang ke meja dia. Orang kena tanam apa? Tanam padi, ya. Orang kena buat puyuk nasi kat dia. Berapa orang yang kena buat? Orang yang kena buat elektrik pada dia, dekat empangan tu, dekat generator tu semua datang. Berapa ramai apa? Belum kira baju lagi. Ni jenis apa saya pun tak tahu. Baju cotton. Awak kena tanam pokok kapas lah, ambil kapas turun berapa color, orang buat color pula. Berapa ramai. Sebab tu pula itu dipanggil muamalah. Aktiviti memenuhi kehidupan kita dipanggil muamalah. Menuntut ilmu. Okey, kita cakap pasal menuntut ilmu. Okey, daripada hari ini kita kena faham. Kalau belum faham lagi lah, menuntut ilmu muamalah itu adalah wajib. Dia fardu ain. Oh, apa otak ni fardu ain? Kalau buka kitab fardu ain tak jumpa pun bukan muamalat. Betul tak? Jumpa solat apa semua. Betul, yang tu fardu ain, solat, zakat, puasa. Tapi orang lupa muamalat ni. Sebab tu lah orang takut babi sangat. Betul, takut babi. Betul tak? Takut babi. Berapa banyak babi dalam ni? Ya, ada bekas-bekas ni. Ya, dia buat daripada tulang-tulang ni. Oh, itu orang concern ke kan? Ya, dapat duit. Ini apa? Tak apa. Apa riba? Tak apa. Masuk dalam poket semua. Nampak tak? Sensitivity tak ada. Sebab kita daripada bangku sekolah. Kita daripada bangku sekolah dah ajar ilmu takman, haji, mukhalazah semua. Siang malam dah ada sampai ke universiti. Budak-budak universiti tak tahu pun apa dia riba. Yang dia tahu riba, pergi pinjam bagi lebih sikit, itu saja riba. Yang lain dia tak tahu. Sebab tu bila saya berurusan dengan orang, kita explain pasal riba, dia kata saya tak buat pinjaman pun ustaz. Dia faham riba itu kepada pinjaman saja. Belajar ilmu muamalah adalah wajib, fardu ain, sebab ia tanggungjawab individu kepada Allah. Ya, dia tanggungjawab individu kepada Allah. Apa saja yang ada yang wajib dielak dan wajib dibuat, itu fardu ain kepada individu. Fardu ain. Kalau tanggungjawab kepada komuniti dipanggil apa? Fardu kifayah. Apa dia kadang-kadang orang nak joke pasal fardu kifayah, orang lain buat saya tak payah. Betul tak? Contohnya apa? Contohnya menguruskan jenazah. Kalau orang lain buat, dia terlepas kepada dosa tu. Sebab orang lain buat, dia tak payah. Betul tak? Itu fardu kifayah. Baik.
Nabi SAW bersabda, sebab Nabi dah sebut, tidak berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehinggalah dia disoal tentang 4 perkara. Apa dia? Apa dia? Allah akan soal kita pada hari kiamat. Tidak akan berganjak, maksudnya apa? Selagi tak habis di audit kita dengan 4 soalan ini, kita tak akan berganjak pergi proses lain di akhirat. Tentang umurnya, apakah dihabiskan? Tentang masa mudanya, tuan-tuan semua muda, saya pun muda juga, saya pun tak tahu umur tua tak kat mana. Saya tak tahu, ya. Tentang masa mudanya, bagaimanakah yang dipergunakan? Sebab tu dalam surah At-Taubah, orang muda yang pergi masjid, lekat kepada masjid, apa? Adalah ahli-ahli syurga disebut. Dan tentang hartanya, dari mana dia memperolehinya dan ke manakah dia dibelanjakannya. Bukan dari mana kita belanja aja, dari mana kita dapat. Saya pun tengah buat satu buku, ramai orang dah tahu, ya, tentang 5 langkah bebas riba. Saya bagi practical way of macam mana kita nak audit diri kita. InsyaAllah bila siap hujung tahun ni, ya, kita kongsi insyaAllah, ya. Dan tentang ilmunya, apakah yang diamalkan? Tuan-tuan dah dapat ilmu, orang ni kena amal lah. Amal tak ilmu kita ni, ya? 4 ni Tuhan akan tanya, tak lepas tu tak. Dan memudahkan jalan ke syurga, seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu padanya, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Alhamdulillah. Mudahkan, bukan garanti. Mudah pun dah cukup lah pun. Yang garanti sahabat Nabi je, 10 orang tu. Betul tak? 10 orang tu je. Mudah pun dah cukup dah. Kenapa Nabi sebut macam tu? Bila dikaji syarah-syarahnya, bila kita belajar ilmu, ya, kita ambil ilmu muamalat dan sebagainya, maka bila kita nampak satu tak betul, kita elak. Kita nampak satu tak betul, kita elak. Kita nampak satu benda yang dapat pahala, kita buat. Mendekatkan diri kepada syurga, menjauhkan diri daripada neraka. Baik. Kenapa disebut fardu ain? Kita kupas balik sikit-sikit, ya, nak bagi ingat. Apa itu fardu ain? Menurut pendapat ulama, istilah fardu memiliki makna yang sama dengan wajib. Fardu ain, iaitu perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarak kepada mukallaf. Mukallaf ini maksudnya baligh lah, ya, baligh, orang yang sempurna, ya, pembentukan akal fikirannya, untuk diamalkan. Sedangkan menurut istilah fardu bermaksud perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarak kepada mukallaf untuk diamalkan, sama ada berdasarkan dalil qat'i. Dalil qat'i maksudnya dalil yang terang, jelas, ya, maupun zanni. Zanni maksudnya kadang-kadang tak direct sangat, yang pengalamannya dijanjikan pahala dan pengabaiannya tanpa uzur syar'i dijanjikan dosa. Maksudnya fardu ain ni, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Ya, simpul kan? Imam Ghazali mentakrifkan ilmu fardu ain sebagai ilmu tata cara amal perbuatan yang wajib. Yang mana yang wajib buat itu fardu ain. Oleh itu, barang siapa yang telah mengetahui ilmu yang wajib berserta waktu wajibnya, berarti dia telah mengetahui ilmu fardu ain tersebut. Wajib elak riba, wajib elak gharar, wajib elak judi, fardu ain. Sebab kalau buat jadi dosa, betul tak? Ya, baik. Namun apabila disebut fardu ain, ramai terbayang belajar tentang najis, bersuci, angkat hadas, haid, solat, puasa dan seumpama. Kita ingat yang tu je, sebab itu yang kita diajar daripada kecil. Kenapa setengah-setengah orang tak mengajar ilmu muamalat? Bukan mereka tak tahu itu fardu ain, sebab ilmu muamalat itu apa? Teknikal sikit. Betul tak tuan-tuan? A little bit technical. Itu susah nak belajar. Amat jarang sekali kita terfikir berkenaan belajar akad jual beli, ijarah, dan lebih-lebih lagi bab riba itu fardu ain. Hasilnya ramai orang, termasuk pelajar universiti pun ada yang tidak tahu pasal riba. Itu dia. Saya mengajar banyak kat universiti. Saya pun pernah jadi lecturer, berhenti sebab banyak kerja lain. Saya jadi lecturer part time. Tanya pasal riba, ramai tak tahu. Pinjam, ya, pinjam, bayar lebih, dia tahu riba. Tapi itu pun dia confuse. Macam mana dia confuse? Bagi pinjam kat aku RM1,000, aku nanti bayar kat engkau RM1,100. Yang 100 tu bukan riba, itu hibah. Itu tak jadi riba, dia kata. Itu dia. Macam tu. Dia tukar istilah ya, dia jadi hibah, jadi hadiah. Itu pun dia confuse. Bukan dia tahu sangat. Itu pun dia confuse. Dia rasa dia tahu, dia tak tahu juga. Sebab tu kita kena belajar.
Boleh tak ustaz? Saya bagi pinjam kat orang 100,000, saya minta balik 1,100, tapi saya kata itu hibah. Saya kata boleh tak? Saya kata ini air arak, saya kata air sirap. Saya tanya dia. Dia jadi air sirap tak? Walaupun kias tak sama. Kias dia kena sama. Saya bagi kias ma'al farik. Maksudnya kias yang tak sama. Yang ni duit, yang ni lain. Tapi saja nak bagi terkejut dia sikit. Dia kata tak boleh ustaz. Tahu pun. Nak bagi orang terkejut, bagi benda yang dia tahu. Cerita panjang yang dia tak tahu. Baik. Sebab tu ramai orang tak sensitif tuan-tuan. Ramai orang tak sensitif. Ustaz yang ada tauliah kat Selangor pun buat forex trading tuan-tuan. Ustaz yang ada 1.3 juta pengikut pun buat forex trading. Itu dia. Apa cabaran kita? Tak hang tahu apa dia mengajar akhirat tu, hang tak tahu apa. Kita jawab macam mana? Boleh tak? Hang siapa? Pula aku siapa? Tu dia. Ya, cabaran ni akhir zaman ni. Oleh kerana mereka tidak sensitif bab riba. Wahai riba itu dosa besar, maka tidak pelik jika skim dan pelaburan terpalit riba berluasa. Macam-macam tuan-tuan, tiap-tiap hari bubur RM1,000, 6 jam dapat RM10,000. Ayo terbelik mata. Dia kata okey, bubur RM1,000, ya, 3 jam dia hilang tu. Dia tak jumpa dah, nombor telefon dia tukar. Ada lah. Ya. Sebab tu bank konvensional masih mendapat sambutan orang Islam. Berapa banyak antara kita yang buat insurans konvensional, lepas tu mengaku insurans konvensional patuh syariah. Dusta pula tu. Projek Mustang lah, projek macam-macam buat. Ya. Dia kata, apakah kamu menjatuhkan hukum? Dosa nak akal? Dia kata, saya tak jatuh hukum. Ni Allah yang jatuh. Saya sampaikan. Betul tak? Kita sampaikan aja, bukan kita jatuhkan hukum. Ya. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Lepas tu dia mau pergi pegang untuk imam dulu, ya, untuk ustaz dulu, suruh buat apa-apa jadi tok. Jadi orang Islam, kenapa dia pegang ustaz dulu? Sebab dia nak ajak orang Kristian masuk skim tu. Dia nak ajak kamu-kamu semua. Orang Melayu lah yang paling senang masuk scam. Sebab dia percaya ustaz. Memang kita percaya ustaz pun. Betul tak? Dia pegang yang tu dulu. Dulu masa Makkah Islamic Fund, pernah dengar Makkah Islamic Fund? Nama Makkah Islamic. Dia pergi mana? Tuan imam dia pegang dulu, bagi dulu duit dulu. Dia buka masjid, masuk dalam masjid. Bila kena tangkap, berapa banyak dia ambil? 400 juta. Sikit ke banyak? Bila boleh buat berapa sekolah dah? 400 juta mana jumpa duit dah? Tuan-tuan, dia orang ambil duit, dia orang transfer je. Ada geng-geng tu transfer jadi apa? Jadi cash, naik motor pergi Singapura, 1MDB semua macam 1MDB. Ya? Macam tu lah dia buat apa? Dia buat hiwalah, dia panggil money changer semua. Saya bukan nak cerita, kami tahulah sikit sebanyak. Itu pelan-pelan kita cerita. Tapi apa yang nak sebut, ilmu muamalat itu fardu ain, wajib kita belajar. Ya, wajib kita belajar. Sebab itu adalah tanggungjawab individu yang mukallaf. Baik. Jadi seorang ulama besar daripada Syria, nama dia Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ni famous. Ya, dia buat fatwa berkenaan dengan huruf. Bila baca kitab-kitab dia, kitab Hasyiah Ibnu Abidin ni, memang best. Ya. Apa dia kata? Kewajipan mempelajari hukum syariah dalam perniagaan. Dalam keadaan Covid apa semua ni, ramai orang nak cari part time job, nak berniaga online dan sebagainya. Ya. Dia kata apa? Dan diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ini orang yang apa? Yang baligh, lelaki dan wanita. Selepas dia mempelajari ilmu asas agama dan hidayah, yakni akidah, dia perlu mempelajari ilmu wuduk, mandi, sembahyang, puasa, zakat bagi yang layak, haji bagi mereka yang mampu, ilmu fiqh, berurus niaga kepada yang terlibat dengan perniagaan untuk dia berhati-hati daripada terjerumus dalam perkara syubhat dan haram dalam semua transaksi. Dia kata dah belajar akidah, nampak tak? Dia ikut komponen Islam, nampak tak? Dia ikut komponen Islam. Akidah belajar apa? Dia kata belajar ilmu apa? Fiqh apa? Fiqh ibadah. Lepas tu belajar fiqh muamalat. Ibnu Abidin bila dia meninggal umur 54 tu. Ulama-ulama besar banyak meninggal umur muda. Menangis tunggu guru dia yang menangis. Bukan Tok Guru meninggal dia menangis. Tok Guru, ya, dia duduk di Syria tahun 12 berapa tak ingat dah. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah suatu ketika memberi amaran kepada peniaga sebagaimana berikut.
Sayyidina Umar memberi amaran. Dia kata apa? Janganlah kamu berjual beli di pasar kami kecuali telah mendalami hukum hakam agama mengenainya. Kesimpulannya, belajar asas muamalat, terutama sekali bab riba, adalah fardu ain. Wajib belajar. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang belajar. Bukan senang pagi-pagi Ahad ni tuan-tuan. Pagi-pagi Ahad ni nak datang belajar macam ni. Pagi-pagi Ahad nak buat apa? Nak jogging. Ya, nak pergi shopping ataupun nak tidur lebih sikit. Betul tak? Ha? Nampak tak tuan-tuan, drag yourself to come here, itu hidayah Allah, ya. Bersyukur kita, alhamdulillah. Baik, sebab itulah apa jadi kepada manusia. Bila tang anjing, babi dengan arak dia punya marah, tapi bila riba, rasuah dengan scam dia okey ya. Sebab apa? Sebab dia diajar macam tu. Dia diajar macam tu. Ya. Dia buat macam-macam rasuah apa segala macam, tapi nak makan ini halal tak? Ha, itu. Betul tak? Dia check yang tu dulu. Rasuah tak apa, hadiah aja. Ya, pinjam tak apa, bagi lebih, hadiah aja, hibah aja. Scam tak apa, ya. Wang itu bukan duit, dia wang itu adalah komoditi. Oh, macam-macam hujah tuan-tuan. Kita dengar pun kita sakit, tahu kita sakit. Bukan sakit, maksudnya kita tiba-tiba terlantar di hospital. Kita dengar hujah tu, kita tahu pun hujah tu tak betul. Kita takut nak cakap kat dia sebab dia tak faham. Kita takut nak cakap kat dia sebab dia tak faham. Bila dia lagi tak faham, dia lagi dalam lubang dia. Dia lagi dalam lubang dia. Dia kata, mana ada bank dulu dalam Islam. Dia tak faham. Dia tak faham semua dalam muamalat adalah mubah kecuali apa? Kejap kita belajar. Dia tak faham. Saya kata, mana ada Facebook dulu? Mana ada Facebook? Zaman Nabi dulu. Tuan-tuan tak tahu, zaman Nabi dah ada bank. Ramai orang tak belajar. Tapi bukanlah macam bangunan besar-besar macam tu. Orang nak pergi berperang, nak pergi berjihad, dia hantar pada seorang suruh simpan, itu hadiah. Tak perlu sebut nama bank. Tak perlu sebut nama bank, tapi kaedah dia sama macam bank. Bila kita tak ada ilmu, kita duk cari benda yang sama nama, bukan sama fungsi kena cari. Ada yang sama fungsi. Nabi sebut, ada tak Nabi sebut kereta ke apa, tak ada. Tapi kenapa kamu naik kereta juga? Kamu kata dulu zaman Nabi tak ada, kamu naik kereta boleh, nak bawa bank tak boleh. Naiklah kuda, naiklah unta, tak mau juga. Jadi hujah tak boleh dipakai, nampak tak? Hujah dia kena konsisten, baru boleh dibuat hukum. Tang dia cakap macam tu. Baik. Ya, ni contoh apa? Riba sikit saja. Ya, hari ni tolong sikit duit kopi. Bila dengar coklat dan DNA babi, melompat-lompat sampai nak dialisis terus memang ada. Itu pun 0.0 apa-apa. Contohnya tuan-tuan, ya, minuman yang bergas contoh tuan-tuan, ataupun minuman, contoh saya duduk, saya tengah duk belajar pasal halal punya proses. Ya, MS 2500. Ya, MS berapa lah saya duk belajar? 1500. Ya, saya tengah duk belajar ni MS apa ni? MS 1500. Saya tengah duk belajar. Kalau saya tak mengajar, saya belajar. Apa dia tuan-tuan? Dia kata dalam setengah-setengah minuman tak boleh dibuang alkohol tu. Tak boleh dibuang alkohol, dia mesti ada 0.00 something. Tapi ramai orang tak tahu alkohol itu bukan arak. Bukan semuanya arak. Alkohol yang melalui proses arak saja jadi arak. Bila dia dengar alkohol, dia meletup. Ya, dia tengok minyak wangi ada alkohol, tak boleh, ini ada arak. Alkohol dengan arak dua benda berbeza. Nampak tak? Kena tahu ilmu dia. Baik. Kenapa wajib belajar ilmu muamalat? Semua orang terlibat dengan muamalat meja. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan datang sini terbang ke naik kereta? Saja melawak. Tak ada orang datang sini terbang. Dia dah datang bawa dengan kereta, betul tak? Kereta tuan-tuan beli dengan apa? Beli dengan pembiayaan perbankan Islam. Kena tahu pasal muamalah. Semua orang terlibat. Budak-budak pergi sekolah, tuan-tuan bagi duit. Betul tak? Dia kena jual beli juga. Ya, dekat Tanzania, kawan saya duduk situ dengan Kenya. Ya, dia budak-budak tak bagi duit dah, dia bagi apa? Dia bagi kad je, prepaid kad je semua. Mak pak reload kad tu. Sebab apa? Sebab negara tu banyak counterfeit money. Tahu counterfeit money? Duit tiruan. Maka nak buang duit tiruan, buat duit semua elektronik. Kan senang. Tak boleh tipu. Bukan tak boleh tipu langsung, ya, risiko nak tipu amat limited.
Macam mana kita nak buat muamalah macam tu? Ya, Nabi SAW bersabda, setiap daging badannya yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Baik, saya cerita pasal Imam Ghazali sedikit sebelum kita break. Dalam kitab Khulasah Faham Ilmu, ini nak bagi kita tenang fikiran. Ya, kena datang, kena buat sesuatu aktiviti yang bukan biasa kita buat hari Ahad. Betul tak? Kitab Al-Aim. Al-Aim maksudnya kitab ilmu Imam Ghazali. Saya bagi sikit je. Juga dinyatakan hadis bahawa barang siapa berusaha memahami agama Allah, iaitu nak jadi tahfaquh macam kita, macam tuan-tuan, mereka akan dipercukupkan segala keperluan dan dimurahkan rezeki kan oleh Allah. Orang kata, wah murah rezeki, dapat banyak duit lagi lah. Tak semestinya duit. Bukan duit sahaja yang rezeki. Ketenangan jiwa rezeki, anak yang soleh rezeki. Ya, semua tu rezeki tuan-tuan. Ya, macam mana kita rasa lapang dada? Tahu lapang dada? Lapang dada maksudnya berapa dapat pun okey lah. Ya, apa dia maksudnya rezeki itu berkat? Sikit cukup, banyak boleh dikongsi. Itu berkat. Sikit cukup, ya, banyak boleh dikongsi. Itu berkat. Orang ingat berkat tu maksudnya ada pahala orang tu. Bukan tuan-tuan, bukan. Ia mengisyaratkan suatu keyakinan yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan dan penuntut ilmu. Semua kita penuntut ilmu, betapa mereka tidak perlu bimbang tentang keperluan keduniaan dalam usaha mempertabatkan ilmu. Tak payah risau tuan-tuan. Belajar 2 jam balik pergi cari, lagi senang nak cari. Mungkin Allah buka lagi jalan. Ramai orang risau duduk kat rumah jadi murung, jadi psycho semua, jadi masalah. Keluar cari ilmu. Cari ilmu, tapi mesti konsisten ataupun istiqamah. Tahu istiqamah? Nak cari ilmu kena istiqamah. Memang susah nak cari, tapi lepas tu lama-lama jadi biasa. Kan kita belajar alah bisa tegal biasa. Susah nak belajar tuan-tuan, memang susah sebab benda yang kita tak faham. Kita nak belajar benda yang kita tak faham, bukan belajar benda yang kita faham. Boleh juga untuk mantap kan. Imam Syafi'i menyatakan, jika engkau hendak tahu apa yang engkau tidak tahu, maka carilah ilmu. Sebab itulah ada satu teori dalam masalah dia panggil Dunning-Kruger. Dia kata orang yang tak tahu, dia akan rasa dia tahu 100%. Orang yang tahu akan rasa dia humble sebab dia tahu dia tak tahu banyak. Orang yang tak tahu itu, tuan-tuan tengok, orang yang berdegar-degar dalam Facebook, orang yang banyak tak tahu apa. Ya? Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Taala berfirman, wahai para rasul, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik, ya, dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit, lalu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Kalau nak doa kita makbul, Allah makbul bukan exactly apa yang kita minta, makbul cara lain. Ya, kalau kita nak apa kemungkinan Allah bagi doa kita ni dimakbulkan, jauhi benda-benda yang haram. Nak tahu benda-benda yang haram, belajar ni. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kejap lagi. Ya, kita rehat 10 minit dulu. Ya, baik. Tu dia 10.30 kita sambung, InsyaAllah.